Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Conspiracy TV di mana Abang Boy akan mengupas kisah-kisah true crime, kisah misteri, pelik, seram yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan konten-konten dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh macam kita ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button untuk tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Terus terang, Abang Boy tak berapa faham dengan konsep TikTok dan Instagram ni. Ramai juga kawan Abang Boy yang suruh Abang Boy join the crowd, tapi masih tak tahu macam mana nak join. Abang Boy faham diorang menari dan menyanyi untuk dapat likes, tetapi Abang Boy tak berapa faham. Ada satu video ni Abang Boy tengok awet tu dia genyit mata je. Dia punya likes dengan views mencanak-canak guys. Ada pula sekali tu Abang Boy tengah drive, tengah-tengah hari buta, panas piau punya. Abang Boy nampak dekat tepi jalan awet-awet beramai-ramai menari dekat depan kamera. Okeylah, Abang Boy tak nak komen banyak-banyak, nanti kena kecam. Buatlah apa pun asalkan korang happy. Dalam video kali ni Abang Boy nak kupas satu kes di mana satu grup influencer ni buat benda yang tak berapa cerdik sehingga menyebabkan kehilangan nyawa. Tetapi sebelum tu, let's roll the intro. Pada awal tahun 2020, seorang influencer Rusia yang bernama Ekaterina Didenko tengah get ready untuk menyambut birthday dia yang ke-29. Dia dan suami dia bersama beberapa influencer yang lain bercadang untuk membuat parti di sebuah spa yang agak famous di kota Moskow. So, dorang ni pun menyewa satu bahagian VIP di spa berkenaan. Dekat dalam tu ada bilik wap, ada tempat dining dan satu pool indoor. Ruang ni tak adalah besar mana guys, tetapi muatlah kalau diorang nak sumbat 10 hingga 15 orang. So selepas book tempat ni, diorang pun kecoh lah dekat media sosial masing-masing tentang parti ni. So tibalah pada hari yang diorang tunggu-tunggu. Pada 28 Februari 2020, Didenko, suaminya dan 8 lagi orang kawan influencer terkinja-kinja datang ke spa tu. Semua yang hadir pada hari itu berparti bagai nak gila. Dorang menari, menyanyi, minum, bergelak, ketawa, bermandi-manda. Basically semua orang yang hadir memang happy gila. Pada masa yang sama, dorang live streaming, post gambar dekat akaun media sosial masing-masing. Tengah-tengah dorang happy gila tu, tiba-tiba suami kepada Didenko bagi signal kepada semua yang hadir. Masing-masing keluarkan suit hazmat. Alah, suit PPE putih yang doktor dan nurse pakai masa COVID melanda tak lama dulu. Yang tu lah. So, bila start je pakai baju PPE tu, si Didenko ni macam blur-blur. Sebenarnya si suami kepada Didenko ada buat surprise tanpa bagi tahu Didenko ni. So salah seorang daripada kawan bagi Didenko satu suit PPE untuk pakai. Tak tahulah sama ada Didenko ni tahu ke tak pasal surprise ni. Maybe sebab dorang tengah live streaming, benda tu lebih kurang akan membuat viewers dorang pada masa tu teruja. So selepas semua dah pakai baju PPE tu, si suami kepada Didenko ni pun keluarlah sekejap. Tak sampai beberapa ketika, dia masuk balik dengan menyorong satu cooler yang besar. Kalau korang tak tahu cooler ni lebih kurang macam dorang buat isi ikan, dorang buat isi ais kat dalam tu. Tetapi ini bukan styrofoam putih tu, ini cooler yang besar plastik tu. Dan bila dia buka cooler tu, semua macam surprise, bersorak gila bagailah. Dekat dalam tu sebenarnya adalah bongkah dry ice ataupun aiskrim. Lebih kurang dalam 24 kg lah berat dia. So dalam bilik tu penuh dengan kepulan asap daripada dry ice ni. So apa benda dry ice ni? Dry ice ni sebenarnya adalah gas karbon dioksida yang telah dibekukan. Orang banyak guna dry ice ni untuk menyejukkan barang mudah rosak untuk jangka masa yang lama tanpa menggunakan peti ais. Lebih kurang macam daging, ikan, susu, sayur, lebih kurang lah. Suhu dry ice ni pula sekitar negatif 78 darjah Celsius guys. Bapak sejuk. Dry ice ni juga dorang guna untuk set-set filem dan teater untuk bagi set tu seakan-akan berkabus dan create suasana yang seram. So tengah-tengah dorang excited ni, si suami kepada Didenko terus mencampakkan dry ice tu ke dalam pool guys. Pool tu terus meledak dan kepul-kepul wap putih keluar dengan sangat-sangat banyak, hampir memenuhi bilik pool tu. Berbeza dengan ais biasa, dry ice ni bila dia mencair, dia tak berubah menjadi air tau. Dia terus berubah menjadi bentuk gas.
Gas apa? Gas karbon dioksida. Dry ice ni dianggap sebagai bahan berbahaya jika tak dihandle secara betul. Macam Abang Boy cakap tadi, suhu dia mencecah negatif 78 darjah Celsius. Kalau terkena kulit, sel-sel kulit ni akan serta-merta mati dan kulit akan kelihatan seperti terbakar. Memang bahaya guys. Yang dorang ni pula punyalah bijak, pergi buat main je benda-benda ni. Aduh hai. Walaupun dorang pakai suit PPE tu, benda tu hanya dipakai untuk prop je guys. Bukan untuk keselamatan dorang pun. Ada kemungkinan dorang hanya mengenakan suit PPE tu hanya untuk show off kepada media sosial dorang je. Just nak bagi hype. Sejurus selepas si suami Didenko ni campak dry ice tu kat dalam pool, dia dan 2 orang lagi kawan terjun kat dalam pool tu guys. Dorang langsung tak tahu betapa bahayanya aksi dorang ni. Semua kat dalam tu bergelak ketawa dan pada masa yang sama masih lagi live streaming. Sampailah satu ketika salah seorang daripada dorang macam dah sesak nafas. Lepas tu lagi seorang. Lepas tu semua dalam bilik tu memang susah nak bernafas. Apa yang berlaku adalah sejurus selepas dry ice tu dicampak ke dalam air, dry ice tu mula mencair. Dan macam Abang Boy cakap tadi, dry ice ni adalah gas karbon dioksida yang dibekukan. So wap yang meledak tadi adalah gas karbon dioksida yang pure guys, dalam konsentrasi yang sangat-sangat tinggi, dilepaskan ke udara. Dan bila dalam bilik yang kecil macam bilik pool tu, serta-merta gas oksigen yang ada dekat dalam bilik tu digantikan dengan gas karbon dioksida. Sebab tu semua yang ada dekat dalam tu tak boleh bernafas. Dalam konsentrasi tinggi, gas karbon dioksida adalah dianggap beracun kepada manusia guys. Semua yang berada dekat luar pool tu sempat melarikan diri keluar daripada bilik tu. Tetapi suami kepada Didenko dan 2 orang lagi kawannya, dorang masih tak sedar apa-apa sebab dorang masih menyelam guys. Lepas je dorang keluarkan kepala daripada pool tu untuk bernafas, dorang sedut pure karbon dioksida guys. Serta-merta 2 orang daripada kawan dorang ni terus pengsan dan mati dekat situ. Tetapi suami Didenko sempat keluar daripada pool tu dan gagahkan diri untuk melangkah beberapa tapak ke pintu. Tetapi malang sekali dia tak sempat nak buka pintu dan terus tak sedar diri. Dia sempat ditarik keluar dan dikejarkan ke hospital. Akan tetapi dia diisytiharkan mati akibat menyedut gas beracun karbon dioksida dan organ badan yang gagal berfungsi sebab tak mendapat bekalan oksigen dalam tempoh yang agak lama. Mesti korang ingat yang Didenko ni akan bersedih dan trauma selepas kejadian tu kan? Lepas 3 bulan daripada insiden ni, Didenko terus melakukan plastik surgery membesarkan buah dada dan pada masa yang sama, dia ada boyfriend baru guys. Pantas gila. Fuh guys, Abang Boy tak tahulah nak cakap apa benda. Macam tak berbaloi kehilangan nyawa semata-mata untuk likes dan view. Abang Boy tak nak komen lebih-lebih sebab kes ni melibatkan kehilangan nyawa orang yang tersayang. Mungkinlah insiden ni terjadi sebab tak sengaja, tetapi benda ni Abang Boy rasa boleh dielakkan. Apa-apa pun satu je lah pesan Abang Boy. Jangan buat benda tak berapa bijak macam ni. Korang cairkan sikit ketidakbijakan tu dengan air. Jangan pekat-pekat sangat tau. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan konten video ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.